Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran, yakni memerhatikan dengan teliti, memerhatikan dengan mendalam Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, menyebarkannya kepada yang lain. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah untuk hadir ke Masjid Abu Hurairah di Jalan Ipoh pada petang ini, petang di mana seluruh dunia, ya, mereka yang beragama Kristian sedang menyambut hari kelahiran, katanya hari kelahiran Yesus menurut kefahaman mereka. Namun kita sebagai Muslim, tarikh kelahiran itu tidaklah penting. Yang penting ucapan pertama yang keluar daripada mulut bayi yang bernama Isa bin Maryam. Apakah ucapan bayi Isa bin Maryam alaihi salam? Itulah yang sepatutnya diberikan perhatian oleh orang-orang Nasrani. Sebagaimana itulah yang diberikan perhatian oleh kita Muslim. Ucapan bayi yang tidak ada bayi berkata-kata kecuali Isa ibnu Maryam. Perkataan beliau tidak diberikan perhatian oleh mereka yang beragama Kristian. Inni abdallah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Aku tidak lain hanyalah hamba Allah, bukan anak Allah. Aku diberikan alkitab dan aku dipilih menjadi nabi. Diberikan kepadaku keberkatan di mana jua aku pijak, dan aku diwasiatkan untuk menunaikan salat dan melakukan zakat selagi aku hidup. Ini ucapan bayi yang berkata-kata, iaitulah Isa ibnu Maryam, yang seharusnya kita beritahu kepada rakan-rakan kita Nasrani atau Kristian bahawasanya Isa sendiri adalah hamba Allah dan bukannya sebaliknya. Alhamdulillah, tahniah Umi kerana mengatur program pada hari ini. Tahniah kepada ibu-ibu hajah-hajah yang sudi melapangkan masa. Saya tidak pasti adakah ada daripada jauh, mungkin ada. Kalaulah sempat berkenalan, alhamdulillah. Sebab semalam saya buat program di Titiwangsa, saya tidak sangka sekali-kali ada yang datang daripada sejauh Johor Bahru, ada yang datang daripada Melaka. Saya ingat hanya sekitar Titiwangsa. Itulah program bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita jangan terkejut sekiranya yang datang itu walaupun daripada jauh, kerana ayat Al-Quran mempunyai keindahan yang tidak boleh dinikmati kecuali dengan hadir sendiri ke dalam program-program seperti ini. Jadi insya-Allah pada hari ini ibu-ibu yang saya sayangi semua, yang saya hormati, kita punya tajuk adalah 7 surah melukis sirah. Ia mungkin suatu tajuk yang anda tidak pernah dengar sebelum ini. Jadi alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk ibu-ibu mendengar pada hari ini. Sebelum kita mengetahui apakah 7 surah berkenaan, sebagai mukaddimah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah
kepada Quraisy di Makkah. Ia ada kaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diuji Allah ketika usianya sudah sangat tua. Semua sedia maklum, Nabi Ibrahim ada macam-macam ujian menimpa baginda. Sejak daripada remaja dihumban ke dalam api hidup-hidup. Ketika dewasa, baginda diuji lagi sebagai seorang suami yang perlu meninggalkan isteri yang tersayang dan anak yang masih menyusu di padang pasir kering kontang yang tiada kehidupan. Dan ketika Ibrahim alaihissalam berada di Baitullah atau Makkah, ketika Nabi Ibrahim sampai, bukanlah Baitullah atau Masjidil Haram yang ibu-ibu nampak macam sekarang. Dahulu, katakan 4,000, 5,000 tahun dahulu, ketika seorang Nabi Rasul sampai ke Makkah, keadaannya adalah tiada kehidupan, yang hanya ada adalah padang pasir kering kontang. Nabi Ibrahim pun terkejut, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda untuk berhenti di situ, tempat yang tiada kehidupan, padang pasir kering kontang, gunung-gunung pasir dan panas terik matahari. Selepas bermusafir 500-600 km menaiki unta dengan isteri dan anak yang masih menyusu kerana perintah Allah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bergerak daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis menuju ke tanah haram. Nabi Ibrahim tak tahu di mana tanah haram tu. Nabi Ibrahim hanya menurut petunjuk daripada Allah. Tidak ada ways pada waktu itu, hanya petunjuk daripada Allah. Akhirnya apabila sampai di satu tempat yang kering kontang, Allah memerintahkan baginda Ibrahim untuk berhenti. Lalu apabila baginda berhenti, baginda sudah terkejut dengan perintah Allah. Adakah perlu baginda, isteri dan anak menetap dan menginap di situ, tempat yang tidak ada walau satu batang pohon, tempat yang tidak ada walau seorang pun manusia, tetapi diperintahkan Allah untuk berhenti di situ. Tiba-tiba datang lagi ujian daripada Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, tinggalkan anakmu dan isterimu di situ dan kamu pulang segera ke Palestin. Bila kamu bergerak pulang, jangan berpaling ke belakang. Siapa sanggup buat macam tu? Siapa sanggup buat macam tu? Tiada ayah seperti saya mampu untuk melakukannya. Tetapi demikianlah ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu baginda tidak ada kemampuan untuk melakukannya kecuali memohon kekuatan daripada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang dirakamkan oleh Allah di dalam suratul Baqarah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa semasa mahu meninggalkan Makkah, semasa mahu meninggalkan isteri dan anaknya, wahai Tuhanku, jadikanlah tanah ini negeri yang aman dan berikan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya nanti, iaitulah mereka yang beriman kepadamu dan hari akhirat. Lalu Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku berikan juga kesenangan yang sementara, kemudian akan aku paksa mereka memasuki azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Doa ini bermakna Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ragu kepada bantuan Allah kepada isteri dan anaknya. Doa ini menunjukkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan sekadar meyakini isteri dan anaknya akan dibantu oleh Allah,
dengan bantuannya Nabi Ibrahim sendiri tak tahu. Nabi Ibrahim tak tahu macam mana Allah nak bantu. Sebab depan mata memang tak boleh hidup di tempat yang seperti itu. Tetapi Ibrahim yakin Allah ada cara yang manusia tak boleh baca. Allah ada cara macam mana nak menyelamatkan. Bahkan Nabi Ibrahim telah berdoa, ya Allah, Kau jadikan tanah ini sebuah negara. Dan apabila tanah ini menjadi sebuah negara, Kau jadikan negara Makkah ini negara yang aman. Tiada yang boleh menceroboh isteri dan anakku. Dan sekiranya ada orang-orang yang datang ke tanah suci ini dan mereka beriman kepada ajaran anak endaku Ismail, kerana anak endaku ini pasti akan dibesarkan dengan baik oleh isteriku yang ku tinggalkan, dan mudah-mudahan anak endaku ini akan menjadi tok guru, mengajar orang-orang yang datang ke tanah suci ini nanti. Kerana bila tanah pasir kering kontang telah bertukar menjadi negeri, telah bertukar menjadi negara, orang-orang Arab yang bermusafir pasti singgah. Dan bila mereka singgah di tempat yang sudah ada air, maka lahirlah perkampungan, lahirlah peradaban. Lalu Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya, ya Allah, maka mereka yang sudi duduk di negara yang ada isteri dan anakku ini, Kau jadikan penduduknya diberikan keamanan dan diberikan rezeki oleh Engkau berupa buah-buahan. Ialah bila air Zam-Zam dah ada, pasti ada tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan itu adalah pelbagai jenis buah, buah tamar, ya, dan seumpama dengannya. Tetapi Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, Kau berikan rezeki keamanan dan Kau berikan rezeki kemajuan hanya kepada mereka yang beriman kepada ajaran anak endaku. Yang tidak beriman jangan diberi. Ini kata-kata Nabi Ibrahim dalam doa tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana telah respon kepada doa Nabi Allah Ibrahim dengan berkata, Ibrahim, untuk makluman kamu, yang kafir pun aku akan beri kepada mereka keamanan, yang kafir pun aku akan beri kepada mereka kemajuan. Maknanya aku tidak akan menunaikan permintaan doamu, iaitulah keamanan dan kemajuan hanya kepada yang beriman. Aku tetap akan beri keamanan dan kemajuan sekalipun yang datang ke Makkah adalah mereka yang tidak beriman. Aku akan beri. Aku tidak zalim. Aku maha pengasih. Aku Ar-Rahman. Tetapi akhirat jaga. Akhirat habis dia. Akhirat aku akan heratnya ke dalam neraka azab Jahannam. Tapi di dunia aku takkan azab mereka. Aku beri kepada mereka nikmat. Siapa tahu dengan nikmat yang mencurah-curah, pada suatu hari nanti mereka akan bertaubat dan beriman. Tak apa, aku tak akan ganggu mereka, walaupun mereka memilih untuk tidak beriman kepada ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, iaitulah moyang kepada bangsa Quraisy, Nabi Allah Ismail alaihi salam. So dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, tahukah anda jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan Hajar alaihi salam lebih kurang 4,000-5,000 tahun, lebih kurang. So lama tu perjalanan generasi, dan bukan mudah untuk memastikan setiap generasi itu beriman. Pasti ada yang kafir kepada Allah, tetapi Allah janji untuk tetap memberikan kepada mereka rezeki, kerana Allah maha pengasih. Allah maha pengasih termasuk kepada mereka yang kafir. Tak apa, tak ada masalah, aku tetap bagi kepada mereka. Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga berdoa dengan satu doa yang sama dalam surah Al-Baqarah. Ibu-ibu naik sedikit kepada ayat seterusnya, iaitulah ayat 129. Tadi 126.
ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh semua jumpa tak ayat tu? Boleh dengar ke suara saya? Selesa tak suara saya? Ke tak nak guna mikrofon? Sebab tak tahu ibu-ibu selesa yang mana, selesa guna mikrofon ke atau tak payah guna mikrofon? Tak payah kan? Tak payah kan? Betul? Pecah-pecah kan bila mikrofon? Oh, okey. Tes. Yang ni okey ke? Betul Anda selesa? Atau anda tidak mahu saya guna mikrofon? Sebab kalau saya tak guna mikrofon, saya kena naik suara sikit, sekejap lagi tak ada suara. Kalau tidak keberatan, saya nak guna mikrofon supaya saya ada kesihatan yang mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa seterusnya Nabi Allah Ibrahim. Terjemahannya, wahai Tuhan kami. Kami kat situ merujuk pada siapa? Maknanya Nabi Ibrahim belum meninggalkan lagi isteri dan anaknya, iaitulah aku Ibrahim, anak andaku Ismail, dan isteri tersayangku, isteri keduaku Hajar alaihissalam. Wahai Tuhan kami, tolonglah utuskan di tengah-tengah mereka nanti seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan orang asing, yang akan membacakan kepada mereka yang berada di tanah suci ini ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah kepada mereka dan menyucikan hati mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan, ibu-ibu, inilah doa penting yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya telah dimustajabkan selepas 5,000 tahun. 4,000 tahun, 5,000 tahun, wallahu alam, kita tak tahu berapa lama exactly. Katakan 4,000 tahun, 4,500 tahun baru doa Nabi Ibrahim dimustajabkan. Nabi Ibrahim doa apa? Ya Allah, kerana mungkin generasi selepas 3,000, 4,500 tahun mereka mungkin sudah tidak boleh memahami ajaran anak andaku Ismail dengan kefahaman yang betul. Boleh jadi sahaja orang salah faham. Tengok Nabi Isa. Nabi Isa menjadi Nabi 3 tahun je, dan tak payah 2,000 tahun, tak sampai 100 tahun selepas Nabi Isa diangkat naik ke langit, dan tak payah tunggu selepas 100 tahun, tak sampai 3 hari Nabi Isa diangkat naik ke langit, lahirnya ajaran sesat. Manusia ni bila Rasul tak ada, walaupun ajarannya sebenar telah diberitahu kepada Hawariyun. Tahu Hawariyun? 12 orang anak murid Isa. 12 orang tu bukan 2 orang. Apatah lagi Nabi Ismail seorang. Apatah lagi 4,000 tahun Kristian boleh lahir, tak sampai 3 hari, mengatakan lepas 3 hari Yesus telah kembali sebagai Tuhan, anak Tuhan. Jadi apatah lagi 4,000 tahun. Jadi Ibrahim alaihissalam sangat risau. Kefahaman sebenar ajaran anak andaku Ismail tentang Islam telah disalahfahami. Orang-orang melakukan bid'ah. Maksud bid'ah adalah mereka mengada-ngadakan perkara yang Nabi Ibrahim tak pernah kata. Contoh, bila solat, Ibrahim kata solat hanya kepada Allah. Tetapi ajaran bid'ah datang di kemudian hari, namanya Quraisy. Mereka solat kepada Allah tapi letak berhala. Ini bid'ah. Ini benda yang Nabi Ibrahim tak pernah ajar, tetapi Quraisy kata inilah ajaran Ibrahim. Karut. Orang kata-kata pelawak. Mana ada? Jadi kerana itu ya Allah, utuskan seorang Rasul memadai. Nah, kerana doa 4,000, 5,000 tahun dahululah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kenapa Nabi dilahirkan? Kenapa ibu-ibu menyambut Maulidur Rasul?
kerana lahirnya Nabi lah menyebabkan 40 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim diperkenankan Allah. Lama doa nak mustajab. Kita doa nak terus Allah mustajab. Ibrahim alaihissalam, orang yang paling dekat dengan Allah, berada di langit yang ke berapa dalam peristiwa Mi'raj? Langit ke-7, paling tinggi. Hak tu pun dimustajabkan Allah 4,000, 5,000 tahun selepas keturunan-keturunan Ismail semakin banyak melakukan ajaran sesat yang dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada malam 17 Ramadan, wallahu alam, katanya 17 Ramadan tahun yang pertama kenabian, yakni pada umur Nabi Muhammad umurnya 40, kebetulan Nabi berada di sebuah gua namanya Gua Hira. Maka doa Nabi Ibrahim dimustajabkan. Lelaki ini telah didatangi Jibril yang memerintahkan kepada baginda dengan wahyu yang pertama, Iqra. Maka itulah detik doa ini dimustajabkan Allah. Lalu Rasulullah bersama dengan kaumnya selama 13 tahun untuk melakukan proses yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tetapi ada tak mereka yang kafir selepas 13 tahun? Majoriti orang-orang Quraisy tidak menyambut seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kafir kepada Allah. Adakah mereka terus diberikan Allah rezeki? Ya, doa Nabi Ibrahim tadi kan apa dia yang pertama tadi? Walaupun mereka kafir, Allah tetap beri kepada Makkah keamanan. Walaupun mereka kafir, Allah tetap memberikan kepada mereka rezeki, tapi sementara sahaja, untuk tempoh yang sementara. Tetapi apabila mereka terus memerangi Rasulullah, akan datang satu tempoh mereka akan dimusnahkan Allah untuk tujuan dihantar ke neraka Jahannam. Ini mukaddimah. Sekarang doa Nabi Ibrahim ini telah ditafsirkan oleh 7 surah. Doa Nabi Ibrahim tadi telah ditafsirkan oleh 7 surah di penghujung Al-Quran. Apa doa Nabi Ibrahim tadi, ibu? Doa Nabi Ibrahim yang pertama saya bacakan tadi, Allah berikan keamanan. Berikan keamanan. Lalu sesiapa yang cuba menceroboh Makkah, Allah akan beri keamanan meskipun penduduk Makkah kafir. Ini doa yang pertama tadi, betul tak? Allah berikan negara ini keamanan. Siapa yang pernah datang menceroboh Makkah, mahu memusnahkan Baitullah, tapi dimusnahkan Allah kerana doa Nabi Ibrahim? Abraha. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Terjemahannya, tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah Abraha yang mahu memusnahkan Baitullah Al-Haram, binaan yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim 4,000-5,000 tahun dahulu. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya, yang melempari mereka dari batu dari tanah liat yang dibakar, lalu menjadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Ini surah yang pertama yang menunjukkan doa Nabi Ibrahim mustajab. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah beri keamanan bukan sekadar kepada isteriku dan anakku, tetapi kepada penduduk negara ini sampai hari kiamat. Dan kalau mereka tidak beriman, kau jangan berikan kepada mereka keamanan. Tetapi Allah kata, dah,
Walaupun orang-orang Quraisy meletakkan 360 berhala di binaanmu, 360 berhala yang paling besar, bukan yang di Batu Kif tu, yang paling besar namanya Lata, Uzza, Hubal. Ini berhala yang paling besar. Mereka menyembah berhala. Tapi bila ditanya, kenapa kamu buat? Ini solat, bro. Ini cara kami solat. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Pelawak. Itu bid'ah. Itu bukan ajaran Ibrahim. Tetapi bila ditanya kepada mereka, kamu sembah siapa ni? Kamu sembah Hubal? Kamu sembah Lata? Kamu sembah Uzza? Dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dah, kami bukan sembah berhala ni. Kami sembah Allah. Tetapi ini Tuhan-Tuhan kecil. Ini perantara-perantara kami dengan Tuhan kami. Kami banyak dosa. Kami bimbang nak menghadap Tuhan yang sebenar. Jadi mudah-mudahan inilah Tuhan-Tuhan yang akan mewakili kami, membela kami di hari kami hidup lagi nanti. Lalu walaupun mereka kafir, mereka musyrik, Allah tetap beri kepada mereka keamanan bila ada yang menceroboh. Surah Al-Fil adalah surah yang pertama menerangkan nikmat keamanan kepada penduduk Makkah meskipun mereka kafir. Tahukah anda, ketika Abraha datang lengkap bersenjata, lengkap dengan kenderaan-kenderaan ketenteraan, yang paling maju pada zaman itu, tentera yang paling digeruni bukanlah mereka yang boleh membawa kuda, apatah lagi membawa sekadar unta. Orang tak gerun kalau kamu mahu menyerang kami dan kamu hanya ada unta dan kuda. Tetapi yang paling digeruni adalah bila anda boleh bawa kuda dan pada masa yang sama anda bawa 16 ekor gajah gergasi yang telah dilatih untuk bulldozer. Tahu bulldozer? Untuk meratakan segala binaan dalam masa yang singkat. Bayangkan kemampuan kewangan Abraha. Sangat kaya raya sampai boleh memiliki gajah dan ada kemampuan duit untuk upah orang-orang profesional bagi melatih gajah-gajah ini mengikut arahan untuk memusnahkan apa jua yang diarahkan. Abraha memang kaya raya, cemburu kepada Baitullah Al-Haram. Kerana dengan adanya Baitullah di Makkah, negara itu menjadi kaya raya kerana orang-orang Arab setahun sekali mereka akan datang ke Baitullah untuk menunaikan haji. Kerana itulah juga yang telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tetapi inilah contoh bid'ah di mana Ibrahim suruh tawaf. 4,000, 5,000 tahun selepas itu mereka tawaf kerana ajaran Ibrahim. Tetapi mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Bila dikatakan ini ajaran siapa? Ini ajaran Ibrahim. Karut, pelawak. Ibrahim tidak pernah mengajar sedemikian. Lalu nampak kan rosaknya manusia selepas ribuan tahun bila tidak diutuskan Rasul. Meskipun mereka melakukan terlalu banyak ajaran sesat yang dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah tetap memberikan keamanan kepada Makkah. Tuan-tuan, Ababil bukan nama burung. Ababil dalam bahasa Arab dia bermakna pelbagai jenis burung yang datang dari pelbagai arah. Jumlahnya tidak terkira ramai. Ini maksud Ababil. Jadi bayangkan tentera-tentera yang datang, Allah tak perlu datangkan gajah lain untuk lawan gajah. Allah perli Abraha dengan haiwan yang jauh lebih kerdil daripada manusia itu sendiri. Cukup burung saja. Dan ketika burung-burung yang diutuskan Allah ini datang, tidak ada seorang pun pimpinan Quraisy menyelamatkan Makkah dan Baitullah. Abu Jahal lari lintang pukang, Abu Sufyan lari lintang pukang, Abu Lahab lari lintang pukang. Pimpinan-pimpinan Quraisy bersembunyi di gunung-gunung Makkah, takut dengan kedatangan Abrahah daripada Yaman.
dan tidak ada seekor pun berhala daripada 360 bertukar menjadi manusia tentera, transform jadi tentera untuk bertumbuk bersilat dengan tentera Abraha. Tak ada walaupun seorang, walaupun seekor berhala. Tetapi bayangkan, selepas peristiwa paling ajaib berlaku di hadapan mata pimpinan Quraisy, depan mata mereka berhala, mereka tidak bertindak, beku dan kaku. Depan mata mereka berhala, mereka tidak bertindak walau satu gerakan. Dan depan mata mereka Allah selamatkan Makkah, pemilik Baitullah, Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Mereka kekal dalam keadaan menyembah berhala yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri, yang mereka cat dengan tangan mereka sendiri. Betapa buruk dan busuknya akidah orang-orang Quraisy. Sepatutnya bila Allah selamatkan Makkah, mereka bertaubat, mereka sembah Allah. Sebab berhala depan mata kita terbukti tak buat apa-apa. Kita yang bawa lari berhala ni takut dimusnahkan Abraha. Sebab itu tuan-tuan baca surah Al-Muluk, ada 2 ayat yang juga ada kaitan dengan peristiwa ni. Ayat itu berbunyi, tidakkah mereka memerhatikan burung yang terbang di atas kepala mereka, bagaimana burung-burung itu mendepakan sayap dan menutup sayapnya untuk kekal terbang? Sesungguhnya Allah Maha melihat, tidak ada yang mengapungkan burung itu ketika burung-burung itu memegang batu-batu berat. 3 biji batu pada seekor burung, dia boleh menyebabkan burung tu dah tak boleh terbang lalu terhempas. Siapa yang mengapungkan burung itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya apa? Walaupun kamu kafir, aku bagi juga kepada kamu nikmat keamanan. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Allah tak sebut illa Allah, Allah sebut illa ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Kemudian Allah perli lagi selepas itu, ini tentera-tentera kamu yang nak mempertahankan Baitullah, berhala-berhala daripada kayu dan batu ni nak mempertahankan Baitullah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ni tentera kamu daripada kayu, daripada batu yang tak boleh bergerak. Kembalilah bertaubat wahai Quraisy. Namun ternyata mereka tidak bertaubat. Maka lahirlah Rasulullah pada tahun yang sama. Katanya 6 bulan, katanya 3 bulan selepas peristiwa ini. Wallahu a'lam. Tak penting tarikh kelahiran Nabi, yang penting Nabi lahir untuk tujuan menyelamatkan akidah orang-orang keturunan Nabi Ibrahim ini, kerana nampak gaya nikmat keamanan tidak dihargai. Maka Rasulullah pun diutuskan dengan kelahiran. Baiklah, lepas Nabi lahir, berapa lama Nabi bersama dengan kaum Quraisy sebelum dinobatkan sebagai Rasul? Berapa tahun? 30 tahun? Tak, kalau 30 tahun itu Nabi Isa. Nabi Isa masa dia bayi, dia berkata-kata. 30 tahun selepas itu baru dia jadi macam apa yang dia kata masa bayi. Masa bayi dia berkata-kata yang akan jadi Rasul, dia akan jadi Rasul. 30 tahun selepas bayi itu berkata-kata, baru bayi itu jadi macam apa yang dia kata. Lama tu 30 tahun. Tetapi 30 tahun tu muda kan, masih lagi muda, ya? Macam akulah macam saya, muda lagi kan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul pada umur 40. 40 ini benar-benar matang, benar-benar dewasa. Apa berlaku kepada Nabi sepanjang 40 tahun? Bagi tahu saya, apa kerjaya Nabi yang paling besar sepanjang 40 tahun sebelum menjadi Rasul?
mengembala kambing pada usia 8 tahun. Alhamdulillah, betul Hajah, bagus. Mengambil upah mengembala kambing. Saya nak tanya, kenapa Nabi Muhammad mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak mengembala unta? Kenapa tidak mengembala bakarah, lembu? Bahkan kenapa tidak mengembala kucing macam anak-anak anda? Kenapa kena kambing? Kajian menunjukkan kambing adalah makhluk yang sangat sukar untuk dikawal, degil. Barang siapa berjaya melatih dirinya untuk mengembala makhluk yang paling degil di atas muka bumi, insya-Allah dia tahu macam mana nak mengembala manusia yang degil. Nafsunya ganas. Okey? Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tiada pun seorang rasul kecuali mereka akan mengembala kambing terlebih dahulu. Karena kambing adalah simbolik kepada nafsu manusia yang ganas. Adakah anda bila mengembala kambing, kambing akan mendengar arahan anda dengan mudahnya? Okey, bergerak ke utara, maka bergerak beramai-ramai. Embek. Tanpa seekor pun tidak taat. Tak semudah itu. Jadi 8 tahun Nabi dididik oleh Allah dengan mengembala kambing, kerana baginda memerlukan duit. Baginda sudah kehilangan Abdullah rahimahullah, ayahanda baginda. Baginda sudah kehilangan bondanya Aminah. Dia nak cari duit mana? Itu cara baginda mencari duit. Nabi tidak suka bergantung pada orang, walaupun Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Nabi tak suka bergantung pada orang. Nabi mahu mencari duit sendiri, berdiri atas kaki sendiri. Lalu umur 12 tahun Nabi ambil PSR. Mana ada? Nabi pada umur 12 tahun mula berjinak, minta izin daripada Abu Talib untuk berniaga, untuk membabitkan diri dalam industri perniagaan, untuk mula belajar menjual produk, buka booth, beli. Hamba jual air mineral ni, siapa dia nak beli? Hamba jual buku Kompas 114, siapa nak beli mari beli. Jadi 28 tahun Nabi terbabit dalam dunia bisnes. 28 tahun dengan 23 tahun, mana lagi lama? 28 tahun dengan 23 tahun, mana lagi lama? Ini menunjukkan dunia menjadi businessman Rasulullah lebih lama daripada dunia menjadi Rasul. 28 tahun ini adalah sebelum kerasulan. Maka soalan penting yang perlu dijawab setiap kali maulidur Rasul, bapa Nabi jadi peniaga? Dia adalah Rasul yang terakhir. Dia adalah manusia yang terbaik di dunia. Dia adalah ketua para rasul. Pada batang tubuhnya terhimpun segala akhlak yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetapi kenapa bermula daripada perniagaan? Tuan-tuan, ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini adalah mereka yang telah ada pengalaman semasa hidup dahulu dalam dunia perniagaan. Masa belum kita bersara dulu kan, mungkin kita pernah duduk dalam dunia bisnes. Anak-anak kita mungkin duduk dalam dunia bisnes online. Tetapi ada beza bisnes online dengan duduk di pasar malam, kena berjuang supaya burger yang aku jual ni ramai orang datang. Kalau nak banding dengan bus-bus lain yang juga jual burger, macam mana anda nak orang beli burger anda? So anda kena buat kelainan, sebab tempat lain pun orang jual burger. Jadi dunia pasar malam tak sama dengan dunia bisnes online. Dunia bisnes online anda tak jumpa orang pun tak apa. Tapi dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dunia di mana Nabi kena jual, dan orang kena datang, dan yang datang kepada Nabi macam-macam jenis orang. So kalau anda tak ada keistimewaan pada produk yang anda jual, anda tak ada kreativiti, anda tak senyum menghadap customer, anda tak menepati janji dengan klien, anda menjual barang yang rosak, 1 kilo termasuk dengan buah-buah yang dah rosak, yang anda timbang tapi klien tak nampak.
orang takkan datang lagi pada anda pada esok hari kerana didapati anda menipu. Tetapi 28 tahun Rasulullah akhirnya mendapat gelaran As-Sadiq Al-Amin. Tahukah anda siapa yang memberikan gelaran Al-Amin kepada lelaki yang bernama Muhammad? Itulah gelaran seluruh pimpinan Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Pada usia Muhammad berusia 35 tahun. Bab ini ibu-ibu baca sendiri. Pada umur 35 tahun berlaku banjir besar, memusnahkan Baitullah. Batu Hajarul Aswad, batu daripada langit, telah jatuh ke tanah. Lalu berebut-rebut kabilah-kabilah Arab untuk menyentuh batu ini dan mengembalikan kepada Baitullah yang telah dibina semula. Namun hampir berlaku pertumpahan darah. Saya tidak mahu ulas panjang. Yang pasti seorang lelaki yang bernama Muhammad telah dipersetujui untuk menyelesaikan konflik ini, dan bukan Perdana Menteri Makkah Abu Jahal, bukan timbalannya Abu Lahab, dan bukan pimpinan-pimpinan kanan Abu Jahal. Yang telah menyelesaikan konflik ini adalah seorang lelaki yang tidak ada sebarang jawatan di Makkah, tetapi beliau mempunyai kualiti Al-Amin, orang yang paling jujur dari kalangan orang-orang yang jujur. Kenapa dia digelar jujur? Kerana semua orang mengenali lelaki ini dalam dunia perniagaan. Kalau anda tidak duduk dalam dunia perniagaan, tak ramai orang kenal anda. Tetapi kerana anda duduk dalam dunia perniagaan 28 tahun, orang mengenali anda. Nabi Muhammad bukan jenis suka duduk dalam rumah, tidak bertemu dengan orang lain, hanya hidup membesarkan anak-anak, hanya hidup bersama dengan isterinya Khadijah. Dah, Nabi disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, engkau seorang yang sentiasa menjalin silaturahim, engkau seorang yang tidak pernah menunaikan permintaan mereka yang berada di tepi jalan, yang meminta-minta. Tidak ada gelandangan kecuali kau hiburkan hati mereka, tidak ada anak yatim kecuali kau usap kepala mereka. Nabi seorang tokoh sosial, Nabi orang yang santun, ramah, bukan jenis hanya duduk dalam rumah. Maka ini semua adalah kesan daripada dunia perniagaan. Batu tuan-tuan, kalau duduk di tempat kerja, kepada yang muda-muda lagi ada di sini, ada beza tak duduk di bilik berhawa dingin, kerja menghadap komputer sahaja, bandingkan diri kita dengan mereka yang menjadi customer service di bank-bank, yang kena menghadap 24 jam orang-orang yang datang dengan macam-macam emosi. Agaknya siapa yang lebih banyak belajar untuk menguruskan emosi diri sendiri? Agaknya siapa yang lebih banyak belajar menguruskan stres? Siapa yang paling stres? Yang menghadap komputer ke yang menghadap orang? Rasulullah sudah belajar untuk menguruskan emosi Nabi. Nabi belajar senyum pada semua orang, kerana ini dunia bisnes, kerana inilah dunia yang menghantar kepada dunia kerasulan. Batu Nabi sentiasa senyum walaupun mereka melawan Nabi SAW, kerana Nabi sudah ditarbiah dalam dunia rihlatash syita'i was-saif. Inilah surah yang kedua, dunia perniagaan, telah mengajar dan mendidik Rasulullah untuk tabah dan sabar dengan karenah kafir Quraisy. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, iaitulah kebiasaan mereka bermusafir, bepergian pada musim sejuk dan musim panas, untuk berdagang di negeri Syam dan di negeri Yaman. Maka hendaklah mereka kerana nikmat itu menyembah Tuhan pemilik rumah yang telah diselamatkan Allah dahulu, yang memberikan kepada mereka makanan, lalu menghilangkan kelaparan dan memelihara mereka daripada ketakutan. Surah yang kedua ini adalah surah mengenai nikmat kemajuan,
ekonomi. Negara Makkah bukan sekadar selamat daripada Abraha, tetapi telah diberikan Allah kemajuan yang luar biasa. Sebab orang-orang Yaman, orang-orang Syam, orang-orang utara, orang-orang selatan, mereka mengetahui apa yang telah berlaku ke atas Makkah. Tahukah anda peristiwa Abrahah telah musnah dengan suatu kuasa ajaib, telah viral di seluruh tanah Arab. Semua orang mengetahui peristiwa ini kerana sudah pasti menyaksikan viral di Facebook mereka, di Instagram mereka. Lalu setiap kali datang orang-orang Yaman ke Makkah, orang-orang Syam ke Makkah, mereka mahu mengetahui lebih lanjut apa ya rahsia Tuhan mereka membela mereka daripada musuh yang kami sendiri gerun, iaitu Abraha. Lalu bila mereka datang ke Makkah, mereka dapat lihat bagaimana orang-orang Quraisy ini, Masya Allah, sangat menjaga agama, sangat jaga ibadat mereka. Patutlah Tuhan membantu mereka. Negara kita kalau kena serang, tak tahulah ada ke tidak kuasa gaib nak selamatkan. Tapi mereka ada kuasa gaib selamatkan mereka. Dan bila mereka sampai ke Makkah, mereka lihat orang-orang Quraisy, Masya Allah, solat. Masya Allah. Walaupun solat mereka sebenarnya adalah solat yang telah rosak, solat yang bid'ah, kerana solat di hadapan berhala. Tetapi orang-orang asing yang datang ke Makkah untuk berniaga dengan orang-orang Makkah, mereka melihat patutlah Tuhan membantu mereka sebab mereka sangat jaga agama. Dan kerana orang-orang Makkah dilihat suci, dilihat seperti pilihan Tuhan, maka orang-orang luar sangat suka berniaga dengan orang-orang Makkah. Mereka sering berkata sesama mereka, kita ni kalau berniaga ni, kita boleh berniaga je dengan sesiapa, negara-negara mana, tapi dengan orang Makkah kita kena beli lebih sikit daripada diorang, sebab barang-barang mereka adalah barang-barang suci, mereka adalah orang-orang suci. Maka pada musim panas dan musim sejuk sekalipun, kita kena jemput mereka datang ke negara kita untuk menjual produk-produk mereka. Air mereka, air yang suci, kita mesti membeli walaupun dengan harga yang mahal. Maka sebab itu orang-orang Quraisy pada musim sejuk, pada musim panas, rihlatas syita'i was saif, negara-negara lain takkan buat bisnes, tapi depa boleh buat bisnes. Orang Quraisy boleh buat bisnes. Mereka sanggup bermusafir dan Allah beri kepada mereka keamanan dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan 400 km, 500 km ke Syam, ke Yaman, dalam bahasa anda daripada Jalan Ipoh ni pergi ke Al-Ustaz tu utara, ataupun pergi ke JB selatan, musafir yang logiknya padang pasir pada musim panas akan ada pencuri, peragut, penceroboh, ambush kafilah anda, akan ngap barang dagang anda. Sebab orang-orang musim panas mereka kebuluran, mereka perlukan makanan, dan anda bawa makanan, siapa tak ambush anda? Tapi pelik ajaibnya, pencuri-pencuri takut nak ambush kafilah yang datang daripada Makkah. Kenapa mereka takut nak ambush orang-orang Makkah? Nanti datang burung tu lagi. So mereka tak berani touch. Ini orang Makkah, ini orang Makkah. Kalau orang Taif kita serang, kalau orang Najran kita serang. Tapi kalau produk mereka adalah made in Makkah, jangan serang, babe. Kita nak curi ni curi juga, tapi orang Makkah jangan. Sebab itu orang Makkah bebas berjalan ke utara dan selatan. Mereka terlupa yang beri mereka keamanan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini doa Nabi Ibrahim, wahai Quraisy. Ibrahim berdoa supaya diberikan kepada kamu keamanan. Dan Nabi Ibrahim yang sama kita lalu tadi surah Al-Baqarah, Ibrahim berdoa, kau berikan rezeki buah-buahan kepada mereka. Maka sepatutnya faliya'budu rabb hadzal bait, tolonglah sembah Tuhan yang memelihara Baitullah ini.
nampak gayanya nikmat kedua pun mereka tidak bertaubat, mereka tidak kembali kepada ajaran Ibrahim yang sebenar. Dan lebih duka cita, 13 tahun seorang lelaki mahu menyelamatkan mereka daripada bid'ah. Seorang lelaki yang bernama Muhammad yang mahu mengembalikan ajaran sebenar Ibrahim pun telah diludah, telah dikeji, telah dimaki hamun, telah diperli-perli, telah dituduh ahli sihir, telah dikatakan kepadanya gila, telah dikatakan kepadanya mahukan pengikut. Dan lebih teruk daripada itu, 13 tahun lelaki ini diutuskan. Akhirnya saudara-saudara kepada Rasulullah ini sendiri mahu membunuh saudaranya sendiri. Tanah air sendiri mahu halau dia keluar daripada tanah air baginda sendiri. Kaum Quraisy mahu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lelaki ini tidak pernah menyuruh kepada kepentingan diri sendiri. Lelaki ini, tuan-tuan, bukan orang asing. Lelaki yang menyuruh kembali kepada ajaran Ibrahim ini adalah lelaki yang mereka kenal 28 tahun sebagai orang yang jujur. Tiba-tiba bila dia buka mulut, dia berdiri di Bukit Safa, dia berkata, tolonglah sembah Allah, jangan letak berhala, nanti azab Allah datang, nanti bahaya yang disebut oleh Nabi Ibrahim akan datang, iaitu azab neraka Jahannam. Bila Nabi Muhammad buka mulut, mereka tidak senang duduk. Orang pertama sekali memaki hamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang dari ahli keluarga Nabi Muhammad sendiri, bapa saudara Nabi Muhammad sendiri, namanya Abu Lahab. Abu Lahab berkata, tabbalak, celakalah kamu wahai anak saudaraku. Alihadza jama'atana, kerana ini kau buat program ini, engkau telah memerli tuan-tuan kami, engkau telah memecah belahkan silaturahim kami, maka untuk ini kami tidak akan mendengar apa yang kau bicarakan. Maka sebab itu Allah Azza wa Jalla sangat beri perhatian kepada orang yang pertama sekali memaki hamun Rasulnya, iaitulah Abu Lahab. Tuan-tuan puan-puan sekalian, surah Quraisy memberikan gambaran tentang 40 tahun perjuangan Nabi, 13 tahun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah surah yang menerangkan nikmat kedua, iaitu nikmat negara maju, iaitulah doa kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaysia yang kita sayangi juga sedang diberikan Allah nikmat yang kedua, betul ke tidak? Allah beri kepada kita keamanan daripada penjajah, namanya kemerdekaan. 31 bulan 8 57 kita merdeka. Merdeka saja tak cukup, Allah beri nikmat kedua supaya kita hanya menyembah Allah. Nikmat kedua apa dia? Kita adalah negara yang bukan miskin. Negara kita negara membangun, hanya perlu beberapa tahun lagi untuk berstatus negara maju. Katakan satu hari nanti kita mendapat title negara maju, negara kita penuh dengan nikmat, ekonomi yang maju, tapi sejauh mana kita mengelakkan daripada terkena penyakit orang-orang Quraisy? Kalau kita ada penyakit orang-orang Quraisy, bersedia untuk diganti oleh Allah. Kalau kita ada penyakit orang-orang Quraisy yang tidak tahu bersyukur, Allah akan ganti kita. Orang Melayu tidak akan dikenang langsung dalam lipatan sejarah, kerana Melayu tiada makna tanpa Islam. Hanya dengan Islam mana-mana bangsa menjadi mulia. Saya pergi ke Sepanyol 2 bulan lepas. Bangsa Arab diberikan kemuliaan oleh Allah. 800 tahun memerintah tanah Eropah, tanah Kristian. Seluruh Eropah datang ke Sepanyol, ke Granada, ke Cordoba, kerana mereka semua berada di dalam keadaan yang jahiliah. Tiba-tiba muncul di Sepanyol
manusia-manusia yang membawa kemajuan fikiran jauh ke depan. Mereka orang Arab dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran. Orang-orang Arab diberikan Allah kemajuan fikiran, kemajuan teknologi. Namun apa jadi pada bangsa Arab di Spanyol bila mereka meninggalkan Islam? Allah hina mereka. Apa ada pada Arab? Apa ada bangga dengan kearaban? Akhirnya Kristian musnahkan balik masjid-masjid yang ada. Dan tiba-tiba ada satu bangsa pegang kuat dengan Islam, bangsa Turki. Maka Turki menjadi mulia. Allah muliakan mereka. Mereka bernama Osmaniyah. Mereka menggantikan Andalus. 600 tahun orang-orang Turki diberikan Allah kemuliaan dengan Islam. Tetapi akhirnya orang Turki pula meninggalkan Islam. Akhirnya apa jadi? Allah timpakan kehinaan, di mana jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah. Itulah yang akan berlaku pada kita bila kita meninggalkan ajaran yang sebenar Nabi Allah Ibrahim. Kita meninggalkan ajaran yang sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Fil adalah fasa kelahiran, fasa sebelum kelahiran, nikmat keamanan. Surah Quraisy adalah fasa sepanjang 40 tahun sebelum menjadi Rasul. Apa nikmat Allah beri kepada penduduk Makkah, dan apa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka selain daripada keamanan, selain daripada kemajuan. Allah mengutuskan kepada mereka seorang Rasul yang mereka kenali. Kerana dunia bisnes, dunia rihlat asyita'i was-saif, maka 13 tahun perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dirumuskan oleh surah yang ketiga, surah Al-Ma'un. 13 tahun Nabi diutuskan sebagai seorang Rasul pada umur baginda 40. Misi baginda ditamatkan Allah di Makkah pada usia Nabi 53. Nabi mahu mengembalikan mereka kepada ajaran sebenar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ternyata 13 tahun perjuangan Nabi ini telah ditolak habis-habisan. Nabi diutuskan untuk mengembalikan hubungan orang-orang Quraisy dengan Allah dan memulakan hubungan orang-orang Quraisy sesama mereka. Hablum minallah, hablum minan nas. Itulah mesej surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un akan menunjukkan pada anda sebab-sebab kenapa Allah tidak lagi mahu memuliakan bangsa Quraisy. Kerana mereka telah melakukan kerosakan dari sudut hubungan dengan Allah dan hubungan sesama mereka. Aku utuskan seorang Rasul dengan harapan kamu segera baiki hubungan dengan Allah dan baiki hubungan dengan sesama kamu, supaya aku dapat kekalkan Makkah ini di bawah kepimpinan orang-orang Quraisy. Tetapi malang, mereka tidak mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Terjemahannya, tahukah kamu Muhammad mereka yang mendustakan agama? Mereka itulah orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim. Buli anak-anak yatim. Mereka tidak membantu memberikan semangat kepada sesama mereka untuk membantu orang-orang miskin. Maka neraka wail, maka celakalah orang-orang itu. Mereka menunaikan salat, tetapi mereka orang yang lalai dengan salat.
Dan bila mereka salat, mereka menunjuk-nunjukkan kepada orang yang hadir dari Yaman, dari Syam. Dan mereka sebenarnya orang yang enggan memberikan walau sedikit bantuan kepada sesama mereka. Ayat 1 adalah ajaran Nabi Ibrahim. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, kau berikan keamanan, kau berikan kemajuan kepada mereka yang hanya beriman dan percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari anda membacanya sebagai Yaum Ad-Din. Ini maksud hari akhirat. Dan ayat 1 mengajar bangsa Quraisy rupa-rupanya sudah tidak lagi percaya kepada hari akhirat. 13 tahun Nabi kata lepas mati kita akan hidup balik. Bila kita hidup balik, kita akan menghadap Malik Yaum Ad-Din. Allah akan melakukan ad-din kepada kamu. Apa maksud ad-din? Pembalasan. Perbuatan baik akan dihitung, perbuatan jahat akan dihitung. Itulah hari yang diajar oleh Nabi Ibrahim, kamu semua akan hadapi. Lalu Rasulullah ulang balik ajaran Nabi Ibrahim ini. Tetapi mereka perli balik Nabi, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka perli balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, oh, kita bila dah jadi debu dalam tanah hidup balik dah jadi debu, jadi pasir tu boleh cantum balik bawa jadi kejadian tu sekarang. Hidupkan nenek moyang kami Qusay bin Kilab. Hidupkan balik nenek moyang kami kalau kamu benar wahai Muhammad. Mereka cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan inilah Nabi Ibrahim yang mereka laungkan di tanah Arab. Mereka kata kami pewaris ajaran Ibrahim. Negara kami selamat, datangnya burung selamatkan kami karena kami salat mengikut ajaran Ibrahim. Sedangkan Ibrahim telah berdoa, Rabbi ij'al hadha baladan amina, hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surah Ibrahim. Ya Allah, kau berikan keamanan dan kemajuan kepada negara ini, tetapi pada masa yang sama kau pastikan zuriatku tidak menyembah berhala wahai Allah. Karena Ibrahim ada banyak pengalaman melihat orang menyembah berhala. Ayahnya sendiri mencipta berhala. Dia pergi ke Mesir, dia melihat peradaban yang juga menyembah berhala. Raja Mesir yang mahu menggoda dan mahu melakukan sesuatu mudarat kepada isterinya, iaitulah Sarah. Tetapi Allah selamatkan baginda dan isterinya. Bahkan kerana takutnya Raja Mesir kepada Ibrahim, Raja Mesir menganugerahkan Hajar kepada baginda. Dan dari kepada keturunan Hajar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan daripada keturunan Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim, lahirnya Bani Israel. Majoriti para anbiya daripada keturunan isteri yang pertama. Kerana daripada Sarah lahirnya Ishak. Daripada Ishak lahirnya Ya'qub. Daripada Ya'qub 12 orang anak. Daripada 12 orang anak Bani Israel. Israel, hati-hati ya kalau kita marah pada Zionis. Jangan kata laknat Israel. Sebab Israel adalah nama di dalam Al-Quran, merujuk kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. So kalau kita nak marah, kita betulkan perkataan itu. Kita kata laknat Yahudi Zionis contohnya. Itu lebih baik. Sebab bimbang kita menyebut perkataan di dalam Al-Quran yang dinisbahkan kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Zionis memang jahat. Dia menamakan negara haram mereka dengan nama Nabi Ya'qub untuk tujuan orang nampak matlamat mereka suci dan bersih. Pelawak. Jahat mereka tuan-tuan. Mereka menamakan matlamat mereka adalah Israel.
sedangkan nama itu kamu tidak berhak. Yang berhak adalah kami, iaitulah umat Muhammad yang membersihkan Nabi Yaqub, yang membersihkan para anbiya keturunan Nabi Yaqub daripada fitnah kitab Taurat yang telah kamu selewengkan. Kitab Taurat membela Nabi Daud, kitab Taurat membela Nabi Sulaiman, kitab Taurat membela Nabi Ayub, tetapi mereka telah menukar ayat-ayat Taurat kepada ikut suka mereka. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, biar kita ada kefahaman ya, insya-Allah. Jadi ayat pertama surah Al-Ma'un menegaskan ajaran Ibrahim yang Nabi pulihkan semula. Tolonglah percaya pada hari akhirat. Ini kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka perli. Dan Nabi datang untuk pulihkan cara ibadah. Kepercayaan saja tak cukup kalau tidak dibetulkan cara ibadah. Sebab itu Nabi kata, bila kita solat, solat hanya kerana Allah, jangan ada kerana yang lain. Tetapi mereka buat yang lain-lain selain daripada Allah. Mereka solat depan berhala, maka solat mereka adalah solat yang akan menghantar mereka ke dalam neraka wail. Fawailul lil musallin. Neraka wail kepada mereka yang solat. Kerana depa ni bila solat, mereka takkan jadikan agenda solat agenda yang pertama. Mereka letakkan agenda yang pertama bisnes maju. Kita jual berhala daripada emas, baru dapat duit banyak sikit. Kita buat berhala daripada perak, jangan buat berhala daripada kayu dan batu. Sebab itulah tuan-tuan, mereka kaut keuntungan dengan berhala-berhala yang mereka buat daripada emas dan perak. Mereka menunggang agama. Mereka kata inilah ajaran Ibrahim. So Tuhan yang lebih mustajab doanya bila kamu ambil daripada yang emas. Astaghfirullah. Lalu Nabi diutuskan untuk melakukan sunnah Nabi Ibrahim. Tahu sunnah Nabi Ibrahim? Baginda memecahkan berhala sampai jadi debu. Sampai jadi debu. Rasulullah mahu melakukannya, tetapi Nabi tidak mampu untuk melakukannya sepanjang 13 tahun berada di Makkah. Sebab kalau Nabi pecahkan satu berhala daripada 360 berhala, Bilal bin Rabah akan mati dibunuh. Kalau Nabi pecahkan satu lagi berhala, kejap lagi akan ada beberapa orang muslimat mengikut jejak Sumayyah. Kalau Nabi pecahkan berhala satu lagi, Khabbab akan mati dibunuh. Demi sahabat Nabi tidak melakukannya. Nabi fikir panjang, tak apa. Pecahkan berhala biar orang-orang Quraisy lakukan sendiri, bukan aku. Dan untuk orang-orang Quraisy sendiri melakukannya, aku akan berdakwah, aku akan berdialog, aku akan berdebat dengan mereka. Dan bila mereka dapat iman, insya-Allah mereka sendiri akan pecahkan berhala itu. Dan terbukti akhirnya orang-orang Quraisy seperti Abu Sufyan akhirnya pimpinan kafir Makkah akhirnya bertaubat, memeluk Islam pada pembukaan Makkah tahun ke-8 Hijrah. Dia antara yang bersama-sama ya untuk memecahkan berhala 360 buah di sekitar Baitullah. Misi Nabi, sunnah Nabi Ibrahim berjaya disempurnakan pada Fathu Makkah bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Usia Nabi sudah memasuki 53 tambah 8, hampir 61 tahun. Lama nak selesaikan misi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana boleh pecah-pecahkan macam tu je berhala. Kena fikir panjang, kena beri pencerahan dulu, kena berdialog dulu. Nabi Ibrahim dulu dia seorang-seorang. Dia seorang-seorang dia, sebab tu dia tak fikir orang lain. Nabi dia dah ada sahabat. Nabi ada ramai para sahabat. Abu Bakar, mereka ini walaupun tidak datang lagi Rasulullah, Abu Bakar dan beberapa orang seperti Khadijah, mereka kekal dalam ajaran Ibrahim yang asal. Ajaran Ibrahim yang asal tidak menyembah berhala. So Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah radhiyallahu anha, walaupun Nabi Muhammad tidak diutuskan lagi, mereka tidak pernah sujud di hadapan berhala. Ada segelintir lagi yang meneruskan ajaran
ia disebut Hanafiyah. Hanafiyah ni bukan mazhab Hanafi, mazhab tak muncul lagi masa tu. Hanafiyah ni maksudnya adalah ajaran sebenar tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, inilah surah Al-Ma'un. Rasulullah diutuskan untuk memulihkan cara solat yang sebenar, dan bukan sekadar membetulkan cara ibadat. Nabi Muhammad diutuskan untuk memulihkan akhlak. Nabi bukan sekadar menyuruh solat yang betul. Bila kita didik anak, solat yang betul pun penting, tapi apa selepas solat itu pun penting. Macam mana kesan solat itu pun penting. Betul Luqmanul Hakim bila dia pesan pada anaknya, ibu-ibu baca surah Luqman kan, Luqman bukan hanya sekadar menyuruh solat. Luqman kata kesan solat mesti ada nak. Sebab tu dalam ayat yang sama ada solat, ayat yang sama ada kesan solat, iaitu sabar bila ditimpa musibah. Berapa ramai orang tak boleh sabar bila masuk traffic jam? Berapa ramai tak boleh sabar bila channel yang dia nak tengok, anaknya pun nak tengok juga channel yang lain? Mak nak tengok cerita lain, Astro yang sama, tapi anak nak tengok cerita yang lain di TV yang sama. Pergi tangannya anak itu, marah-marahnya anak itu. Kenapa tak sabar? Sebenarnya kamu tidak solat dalam erti kata yang sebenar. Solat sepatutnya khusyuk. Ada orang semayangnya 13 rukun betul, tapi tak khusyuk. Ada orang khusyuk tapi tak betul 13 rukun. Kita kena dua-dua, zahir dan batin. Zahir 13 rukun betul, batinnya apa? Wa aqimis salata li dhikri. Solat benar-benar khusyuk. Islam agamanya benar-benar jaga dengan teliti unsur zahir dan unsur batin, unsur syariat dan unsur tasawuf, unsur hati dan unsur fiqh. Jadi kita kena jaga betul-betul. Luqman kata, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Subhanallah. Jadi Nabi sepanjang 13 tahun digambarkan dalam surah yang ketiga, Nabi membanteras sistem yang zalim. Nabi memerangi sistem yang membuli anak-anak yatim. Nabi memerangi sikap. Nabi tak kutuk individu. Nabi kutuk adalah perbuatan tidak membantu fakir miskin. Jenguk mereka pun tidak. Nak beri air mineral setahun sekali, sebotol pun tak boleh nak bagi. Kenapa saya kata macam tu? Kalau tuan-tuan tahu maksud Al-Ma'un, Al-Ma'un antara tafsirannya adalah Az-Zakah. Az-Zakah artinya RM7 setahun, betul? Betul tak? Zakat fitrah RM7 setahun. Depa ni nak keluarkan RM7 setahun pun tak nak. RM7 setahun. Okey, RM7 barang apa boleh diberi? RM7 air mineral 2 liter, katakan RM7 2 liter air mineral. 2 liter air mineral diberikan setahun sekali kepada fakir miskin. Quraisy tak nak bagi walau seteguk air. Jahat. Tapi pada masa yang sama mereka berkata, kami pewaris ajaran Ibrahim. Tengok kami salat, sebab tu kami dipelihara oleh Tuhan kami. Pelawak. Mereka berdusta atas nama agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, kau perhati orang yang menipu atas nama agama. Mereka berdusta atas nama agama. Dahlah tak percaya pada akhirat, mereka memakai topeng agama. Ya Allah, selamatkan kita daripada didustakan oleh orang yang berdusta atas nama agama. Na'udzubillah. Okey, sekarang kita habis pukul 4 kan Umi? Jadi kita tak banyak masa, kita kena pantas. Buka soalan 1-2 selepas pukul 4. So jawapannya mungkin lagi setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar yang pertama menurut hadis yang sahih adalah sungai untuk Rasulullah di hari akhirat. Al-Kautsar juga bermakna faw'al.
nikmat-nikmat yang melampau-lampau banyak yang engkau tidak boleh bayangkan, wahai Muhammad. Engkau tak tahu apa yang aku akan beri pada engkau. Apa yang aku akan beri kepada engkau adalah di luar sekali-kali daripada jangkauan dan jangkaan engkau. Engkau mungkin menyangka kami akan selamatkan engkau daripada pembunuhan. Engkau mungkin sekadar menyangka kami akan selamatkan engkau daripada pembantaian. Tetapi sebenarnya kami akan berikan kepada engkau bukan sekadar kathrah, tetapi kautsar. Orang belajar bahasa Arab dia akan faham. Kami tak akan beri kepada kamu sekadar kathrah, banyak nikmat, tetapi kautsar. Kami akan beri terlampau-lampau banyak nikmat yang engkau tidak akan boleh sangka. Pemuda-pemuda Al-Kahfi, bila mereka melarikan diri daripada Dakyanus, mereka berada di dalam gua yang gelap dan sempit. Tiada dalam fikiran mereka melainkan, ya Allah, jangan beri orang-orang kafir itu nampak gua kami. Tetapi bagaimana Allah memberikan kepada mereka keselamatan. Sungguh keselamatan yang Allah beri kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi adalah keselamatan yang mereka sendiri tidak pernah duga. Mereka tak pernah jangka, mereka tak pernah boleh baca bagaimana Allah akan selamatkan mereka. Ibu Musa tidak pernah sangka bagaimana Musa akan selamat bila berlayar di laut Sungai Nil. Anda tak boleh teka macam mana Allah selamatkan anda. Nabi Ayub alaihi salam, dia sakit 18 tahun. Dia berdoa pada Allah. Dia tak pernah kata, ya Allah, pulihkan kesihatan saya, sihatkan saya, beri saya ubat wahai Allah. Dalam surah Sad, dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ayub tak minta macam tu. Yang Nabi Ayub kata, anta arhamur rahimin, ya Allah, aku sakit, aku pulangkan kepada engkau apa cara yang terbaik kepada aku. Aku percaya apa jua yang datang daripada engkau, ia adalah yang terbaik untuk aku. So, sama ada aku kekal dalam kesakitan, ia memberikan kebaikan, ataupun aku sihat, ia tetap daripada engkau, ia juga ada kebaikan. Perhatikan elok-elok doa Nabi Ayub alaihi salam. Ayub bersangka baik atas apa yang Allah Ta'ala beri. Ayub hanya berdoa kepada Allah apabila dia sudah tidak lagi boleh solat dengan khusyuk. Maka ini sudah menjejaskan matlamat hidupnya. Sebab itu dia meminta kepada Allah selepas 18 tahun. Selepas 18 tahun baginda sudah tidak boleh berdiri untuk berdakwah kepada kaumnya. Maka matlamat hidupnya sudah tidak boleh dicapai sebagai seorang rasul. Maka baru baginda berdoa pada Allah. Dan bila baginda berdoa kepada Allah pun, baginda menunjukkan adab di hadapan Allah, di mana terpulang kepada kamu wahai Allah untuk mengekalkan sakit atau memberikan rawatan. Dan akhirnya Allah beri apa yang terbaik kepada Nabi Ayub. Apa dia? Allah bukan sekadar berikan kepadanya kesihatan, Allah hidupkan semula anak-anaknya yang telah mati, dan Allah gandakan anak-anaknya lebih sekali ganda. Katakan anaknya 12 orang mati, kata para ulama kita, dihidupkan balik anak-anak itu. Ini menurut tafsir Al-Alusi. Al-Alusi mengatakan ini pendapat jumhur daripada kalangan para tabi'in dan para sahabat. Mereka mengatakan tidak pelik bagi Allah menghidupkan semula 12 orang anak Nabi-Nabi Ayub. Kesemuanya bayangkan perasaan seorang ayah. Bukan setakat sehat, penyakitnya boleh bawa mati, tiba-tiba sehat. Kemudian anak diberikan semula. Dan lebih daripada itu, Allah berikan pula kepadanya kekayaannya dahulu. Tengok, dah terbukti Ayub semakin bersyukur kepada Allah bila Allah berikan kepadanya kesihatan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, surah Al-Kautsar bermakna, ya Rasulullah, inna a'tainakal kautsar, maka laksanakanlah solat hanya kerana Allah, dan berkorbanlah dengan menyembelih haiwan ternakan, dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus daripada rahmat Allah. Demikian terjemahan surah Al-Kautsar. Surah yang keempat ini menggambarkan Al-Kautsar juga adalah nikmat perlindungan, penjagaan, sokongan, dokongan politik. Selepas 13 tahun perjuangan Nabi dirumuskan oleh surah sebelumnya Al-Ma'un, maka datang surah Al-Kautsar memberikan gambaran, ya Rasulullah, akan datang satu tempat di mana engkau dapat solat dengan tenang, dan engkau akan dapat menunaikan
rukun haji. Rukun haji membabitkan haiwan sembelihan tak? Ya. Sebab itu Aidul Adha kita kena sembelih haiwan korban. Sembelih namanya wanhar, sembelih namanya nahar. Nabi tak mampu buat di Makkah, Nabi hanya mampu lakukan di Madinah. Maka antara nikmat yang Allah kurniakan selepas 13 tahun perjuangan Nabi di Makkah adalah Yathrib, menunggu kedatangan Nabi. Aus dan Khazraj menunggu kedatangan Nabi. Mari kemari ya Rasulullah, kami akan mendokong agenda perjuanganmu. Biarlah saudara-saudaramu menghumbanmu ke dalam telaga. Orang-orang Mesir akan ambil Nabi ini dan memeliharanya di istana mereka. Demikian yang berlaku kepada Nabi Yusuf, betul? Saudara-saudaranya sendiri humbannya ke dalam telaga. Rasulullah seperti dihumban ke dalam telaga. Tiba-tiba datang penyelamat daripada Aus dan Khazraj. Kenapa Aus dan Khazraj menerima Rasulullah ketika Quraisy tidak menerima Rasulullah? Sebab mereka sendiri sudah diberitahu sekian lama oleh orang-orang Yahudi di Yathrib. Orang-orang Yahudi sering berkata, nanti akan datang Nabi akhir zaman, Nabi ini akan datang bersama dengan kami. Tiba-tiba bila mereka datang ke Makkah pada musim haji, ada seorang lelaki mengaku dirinya Rasul. Lalu mereka mahu mendekati dan mendengar ajaran Nabi ini, dan ternyata mereka dibuka pintu hati oleh Allah sebagaimana terbukanya pintu hati ahli-ahli sihir Fir'aun ketika Musa alaihissalam tidak pernah menjangkakan Kautsar adalah nikmat daripada Allah yang anda tak boleh jangka. Maka surah Al-Kautsar menggambarkan Nabi akhirnya dapat salat dengan tenang hanya semata-mata kerana Allah. Kenapa? Kerana surah sebelumnya ada orang salat riak, betul? Alladzina hum yura'un. Maka surah selepas memberitahu fasalli li rabbik, salat hanya kerana Allah, jangan ada kesekutu-sekutu selain daripada Allah. Surah sebelum menunjukkan kerosakan hubungan sesama manusia. Orang-orang Quraisy buli anak-anak yatim. Orang-orang Quraisy tidak beri makanan dan minuman kepada fakir miskin. Maka surah selepas itu, surah Al-Kautsar, Nabi diperintahkan untuk beri daging kepada fakir miskin. Nah, kerana kami akan berikan Makkah kepada kamu wahai Muhammad, kami disqualified orang-orang Quraisy daripada memegang Makkah. Kami akan beri kepada bangsa lain namanya Aus dan Khazraj. Mereka akan diberikan oleh Allah kepimpinan Makkah. Jadi persiapkan kualiti diri kamu, persiapkan akhlak kamu. Kalau mereka rosakkan salat, kamu baiki salat. Fasalli li rabbik. Kalau mereka rosakkan hubungan sesama manusia, mereka bantai fakir miskin, kamu berikan daging korban kepada fakir miskin. InsyaAllah yang akan rugi bukan kamu, abtar. Abtar artinya mereka yang akan putus nama, bukan kamu Muhammad. Yang akan putus nama mereka tidak akan dikenang-kenang lagi oleh orang-orang selepas mereka. Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ketika surah ini diturunkan, dia berkata, batara Muhammad, batara Muhammad. Muhammad telah kematian anak lelakinya. Anak lelakinya Abdullah telah mati. Lalu orang pertama yang perli Nabi Muhammad, anak saudaranya sendiri, atas kejadian kematian anak, Abu Lahab sendiri telah mengutuk-ngutuk Rasulullah dengan mengatakan Muhammad sudah terputus namanya kerana anak lelaki akan bawa nama ayah. Lalu Abu Lahab, jiran sebelah rumah Rasulullah, bapa saudara Rasulullah, orang pertama memaki hamun Rasulullah, sedangkan Nabi terlalu pedih dan sedih atas kehilangan seorang anak. Bayangkan anda kehilangan anak lelaki anda yang tak cukup setahun, tiba-tiba bapa saudara anda sendiri menghantar SMS kepada anda, padan muka. Apa perasaan? Sakit hati kita. Tapi Rasulullah bersabar di atas ujian kerana Nabi memahami surah ini memberikan Kautsar. InsyaAllah ada yang akan mendengar rintihanmu wahai Rasulullah. Sekarang kita sudah ada 3 minit lagi menjelang pukul 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad, wahai mereka yang kekal dalam kekafiran, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menjadi penyembah pada apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah pun menjadi penyembah pada apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pun pernah menjadi penyembah pada apa yang aku sembah. Beginilah untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Nampak gaya selepas 13 tahun kamu benar-benar mahu menjadi kafirun. Kafirun artinya mereka yang mahu kekal dalam kekafiran selepas segenap mukjizat berlaku, selepas perkara-perkara yang pelik tetapi benar berlaku depan mata seperti bulan terbelah. Tuan-tuan, pernah nampak bulan terbelah? Depa ni pernah nampak bulan terbelah, cantum balik. Kekal tidak beriman, kekal dalam kekafiran. Sedangkan mereka yang cabar Rasulullah, oh Rasul cuba tukar gunung ini menjadi emas, Allah arahkan Rasulullah tunjukkan jari ke arah bulan purnama. Allah beri apa yang lebih daripada apa yang diminta oleh kafir Quraisy. Allah tidak tukar gunung Makkah menjadi emas. Allah buat lebih daripada itu. Mukjizat yang tak pernah berlaku kepada rasul-rasul terdahulu, mukjizat yang paling besar tak pernah berlaku kepada mana-mana nabi. Tiba-tiba bila bulan terbelah, mereka kata Muhammad ahli sihir yang paling profesional. Astaghfirullah. Inilah ciri-ciri kafir. Mereka yang walaupun telah ditunjukkan segenap ayat-ayat Allah, mereka memilih untuk jadi Fir'aun. Fir'aun, mukjizat yang ke-10 adalah Laut Merah terbelah. 9 mukjizat tak lunakkan hatinya, tak lembutkan hatinya. Lalu mereka mati dalam Laut Merah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi Isa bawa mukjizat hidupkan mayat mati berkata-kata. Nabi Isa bawa mukjizat perubatan, sesuatu yang doktor-doktor pada zaman Nabi Isa tak boleh buat, iaitu penyakit sopak dan buta sejak daripada kecil. Nabi Isa lalukan tangan sahaja, orang tu boleh melihat. Nabi Isa lalukan tangan di atas kulit, sopak bertukar menjadi kulit biasa. Nabi Isa boleh tahu apa dalam rumah anda makan, anda simpan bawah tudung saji makanan apa, Nabi Isa bagi tahu. Terkejut Bani Israel. Yang tu pun Bani Israel mahu bunuh dia. Rupanya mukjizat benda pelik ni tidak menyebabkan orang beriman bila dia sombong. Bila dia sombong. Lalu Nabi kata tak apalah, pilihan kamu, pilihan kamu, pilihan aku, pilihan aku. Aku akan duduk di Madinah, kamu duduk di Makkah. Aku tak akan kacau kamu, kamu jangan kacau kami. Tapi terbukti di dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, siapa kacau siapa? Orang Islam kacau orang kafir atau orang kafir kacau orang Islam? Badar, Uhud, Khandaq, siapa mulakan kekacauan? Kafir. Yang kepung Makkah, yang kepung Madinah adalah kafir. Maka lakum dinukum waliyadin, salah satu tafsirannya juga adalah kamu akan tengok pembalasan kamu, kami akan tengok pembalasan kami. Pembalasan kami baik, pembalasan kamu buruk. Nah, siapa menangkan tentera Islam di dalam peperangan Badar? Mati 70 orang pimpinan Quraisy, termasuk orang nombor 1 mereka Abu Jahal. Siapa yang menangkan pasukan Islam di dalam peperangan Khandaq? Subhanallah. Lakum dinukum waliyadin. Kita tengok siapa menang. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Telah datang pertolongan Allah ke atas kamu Rasulullah dan kemenangan. Engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam apabila pembukaan Makkah itu berlaku. Maka tolong bertasbihlah kepada Allah dan mohonlah keampunan kepadanya. Dia maha menerima taubat. Kemenangan paling besar kepada Rasulullah bukan perang Badar, bukan perang Khandaq, bukan perang Tabuk, tetapi Nabi dapat musnahkan berhala-berhala di Makkah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Itulah pembukaan Makkah. Surah ini diturunkan selepas pembukaan Makkah. Akhirnya Nabi menang dan akhirnya kafir Abu Lahab kalah. Tabbat yada abi lahabin wa tabba
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, pimpinan kanan Makkah, binasalah dia bersamanya. Tidak berguna baginya hartanya dan anak-anak yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergelora bersama isterinya pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah ke atas Rasulullah. Dan di leher isterinya ada tali daripada sabut yang dipintal. Kerana dahulunya isterinya pernah berkata, rantai aku adalah perkara paling mahal pada tubuhku, aku sanggup jual demi kempen untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah An-Nasr pihak mana menang, surah Al-Masad pihak mana yang kalah. Kerana surah Al-Kafirun adalah konflik telah bermula. Setiap pasukan bila berlawan 90 minit anda akan tahu siapa menang siapa kalah. JDT menang, Kedah kalah contohnya kan. Kedah negeri isteri saya, tak apalah, buat macam mana kan, kalah. Tetapi yang menang adalah Rasulullah, yang kalah adalah Abu Lahab. Demikianlah 7 surah melukis sirah Nabi dan mentafsirkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tamat di sini dahulu. Saya buka soalan kalau ada 1-2, jangan malu untuk bertanya. Wallahu a'lam. Jangan malu kalau ada soalan.